Ustaz dah rekod ke? Tak lupa dah lah. Tunggu lagi 2 minit semula 2 minit 5 minit. Kerja sekolah banyak ke? Tak. Ya. Tak. Dekat je. Kerja. Kalau banyak saya tak nak bagi dah. Sejuk menarik. Lagi? Sehingga jadi Oh. Okey. Rafael. Baca doa semua, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alaina hikmataka wa syur'a amin wa rahmatik amin ya rabbal alamin amin. Okey, semua buka buku muka surat. Buka buku muka surat 27. Teks tajuk baru hari ni. Nanti Ustaz lagi kalau kita habis awal, Ustaz akan cek kerja sekolah yang lama kita cek jawapan sama-sama. 27 ke? Yo. 27. Tahu 27 tahu? Oh, 27 lah. Sabah wa ashrun. 1.5. Sabah wa ashrun. West. Okey, dah sedia. Kejap tunggu yang baru masuk. Yang baru masuk muka Omar conteng dah, tak mula belajar lagi conteng dah. Omar Koyum. Yang baru masuk muka surat 27. Omar. Okey, mute suara semua. Yang baru masuk. Yang baru masuk muka surat 27 buku teks. Please move this window away from the share application. Cakap apa tu? Okey. Omar padam tu yang awak punya tu. Macam mana nak padam? Okey. Semua muka surat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari kita akan masuk pelajaran ke-6. Pelajaran muka surat baru lah ni. Muka surat 7. Tajuk apa? Menepati janji. Tu tajuk besar dia. Menepati janji. Lawan daripada menepati janji apa? Mengungkir janji ataupun tak melaksanakan janji. Mungkin janji boleh juga. Kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan mungkir janji. Ataupun pengertian mungkin pengertian menepati janji. Kita katakan pengertian menepati janji, boleh juga maksud menepati janji, makna menepati janji. Itu semua boleh guna pakai. Pengertian, tengok. Pengertian menepati janji.
Menepati janji ialah menunaikan. Ingat, menunaikan. Maksud dia apa? Menunaikan apa? Melaksanakan, melakukan, membuat. Semua boleh menunaikan ni. Sesuatu yang telah dijanjikan tepat pada masanya. Yang tu dimasukkan dengan menepati janji. Melakukan, dia ada dua. Dia ada takluk kat sini. Dia ada kaitan dengan dua. Dia kena tunai, kena membuat. Lepas tu kena tepat pada masa. Contoh, Ustaz janji. Ustaz janji apa? Ustaz nak Ustaz nak buat apa lah? Ustaz nak Ustaz janji kat awak, Ustaz nak bagi apa? Ustaz contoh Ustaz ajak awak keluar pada pukul 4 petang esok. Jadinya Ustaz kenalah pergi sebelum pukul 4. Jangan eloknya datang awal lah kan, baru dia elok macam tu kan. Janganlah datang lambat. Contoh kamu janji pukul 4, kamu datang 4 suku 45 minit ke. Tu jadi mungkir janji. Yang ni menepati janji. Menepati ni apa? Tepat. Tepat, kita katakan tepat. Kita kata tepat. Menunaikan sesuatu yang telah dijanjikan tepat pada masanya. Kena buat benda tu yang kita janji tu pada masa yang dijanjikan. Contoh kita kata nak keluar pukul 4 petang. Jadinya keluar pukul 4 petang. Keluar tu kita dah membuat, dah menunaikan. Jadinya pukul 4 tu kita dah tepat pada masanya. Tak boleh. Sebab tu menepati janji ni kita tengok apa keburukan ataupun apa akibat daripada kita mungkir janji. Dia boleh juga tergolong daripada golongan yang munafik. Sebab tu kita sebagai orang Islam, kita kena apa? Menepati janji kita. Walaupun benda yang kita janji tu benda yang kita katakan kecil. Contoh, awak kata apa benda, contoh benda kecil. Nak bagi pensel kat kawan kamu. Esok kata nak bagi pensel kat kawan kamu. Esok tak bagi pun. Walaupun bendanya kecil. Kena juga menepati janji kamu. Walaupun kamu macam mana pun kena tahu janji. Kalau tak boleh janji, ada cara dia lah. Nanti kita akan ada tajuk depan sikit. Okey. Tengok, yang ni masuk pengertian menepati janji. Menepati janji ialah menunaikan sesuatu yang telah dijanjikan. Ingat, menunaikan ni maksud dia melakukan, membuat, semua macam tu lah. Semua melakukan, membuat tu sesuatu yang telah dijanjikan tepat pada masanya. Yang itulah dimaksudkan dengan menepati janji. Tengok seterusnya muka surat 28. Ingat, menepati janji ni adalah tuntutan syarak ataupun tuntutan Allah kepada kita. Ada ayat-ayat Quran yang mengatakan supaya tepati janji kita. Ni antara contoh dia lah. Dalil menepati janji. Ni yang Allah kata, Allah suruh kita membuat ataupun menepati janji-janji. Contoh, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu awful bil uqud. Ya ayyuhallazi maksud apa? Wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuha ni kita kata wahai lah. Allazi orang-orang yang amanu beriman. Itu dimasukkan dengan ayyuhallazina amanu. Ni. Lepas tu aufu bil uqudi. Ni, aufu ni apa? Penuhilah, penuhi serta sempurnakanlah perjanjian. Ni yang maksudnya aufu ni masuk kat sini apa? Penuhi serta sempurnakan. Tengok dia tafsir macam mana. Penuhi serta sempurnakan. Kita kena buat dan sempurnakan janji-janji kita yang kita buat. Lepas tu bil uqudi dengan bil uqudi sempurnakanlah
perjanjian-perjanjian. Tak kisahlah perjanjian-perjanjian apa kan, kalau contoh perjanjian-perjanjian yang besar ke. Tapi sekarang kalau nak buat perjanjian-perjanjian besar, kita sekarang ada macam kita ada apa? Hitam putih kan, kita ada apa? Kertas, kita kena sign apa semua. Itu boleh dikira macam tu. Tapi kalau setakat perjanjian-perjanjian kecil, kita kena juga sempurnakan dia walaupun ia hanya dikira sebagai perjanjian-perjanjian kecil. Sebab apa? Allah dah kata apa? Wahai orang-orang yang beriman. Ni siapa nak beriman, kenalah patuhi janji. Betul tak? Jadi macam tu lah. Sebab tu Allah katakan, Ya ayyuhallazina amanu. Allah tak kata, Ya ayyuhallazin nas. Allah tak kata macam tu. Allah kata, Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Kalau ayat kat sini buat an-nasu, wahai manusia. Manusia dia menyeluruh, termasuk kafir, termasuk bukan Islam dengan Islam. Yang dimasukkan dengan amanu dekat sini, wahai orang-orang yang beriman. Kita lah kan, kita beriman kepada Allah kan. Jadinya Allah khususkan untuk kita ayat-ayat ni, aufu bil uqudi. Penuhi. Kena buat lah maksud dia. Penuhi tu kena buat. Tunaikan. Apa lagi? Melakukan. Serta sempurnakanlah. Lah tu penuhi perjanjian-perjanjian. Bil uqud ni jamak. Kata jamak kata apa? Kata banyak lah. Perjanjian-perjanjian. Tak kisah perjanjian apa pun. Yang ni dalil daripada Al-Quran. Surah Al-Ma'idah ayat 1. Jadinya ada banyak lagi lah yang berkaitan dengan ayat-ayat Quran dari perkataan dengan dalil daripada ayat Quran yang berkaitan dengan janji. Yang ni dia bagi salah satu sahaja, memadai. Seterusnya, yang ni hadis ataupun dalil daripada hadis Nabi SAW. Yang baru masuk ke surat 28. Ni hadis daripada Ustaz baca daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Abu Hurairah ni. Ustaz tak nampak lah guna komputer. Ayatul munafiqi thalathatun. Ni, ayatul munafiqi thalathatun. Iza hadatha kadzaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza tumina khana. Nampak? Ayat ni dalil wa iza tumina khana. Ni dia ada 3. Ayatul munafiqi salasatun. Tanda orang munafik ada 3 ni. Ayatul munafiqi salasatun. Tanda orang munafik ada 3, iaitu salah satu kan 3 kan. Tanda ingat. Tanda orang munafik ada 3, iaitu Iza hadatha kadzaba. Apabila berbicara, dia berdusta. Berdusta. Ingat, iza hadatha, apabila berbicara, apabila bercakaplah, ataupun apabila bersembang ke, bercakap ke, berbicara ke, dia kadzaba, berdusta. Berdusta, berbohonglah. Lepas tu, ni yang pertama. Wa iza wa'ada akhlafa. Apabila wa'ada ni berjanji, wa'adah tu berjanji, wa'ada berjanji, akhlafa dia mungkir janji. Ingat, wa idza, yang ni kita highlightkan kat sini lah, wa idza wa'ada akhlafa ni. Wa idza apabila wa'ada berjanji, akhlafa dia mungkir janji. Akhlafa ni dia patut kalau ikut makna dia belakang. Tapi apabila kita nak perumpamaan, orang yang membelakangkan kita ni maksud dia orang yang mungkir janji. Dan wa iza tumina, dan apabila dia beri amanah ni, wa iza tumina, apabila dia diberi amanah
Khona. Maksud apa? Dia khianat. Yang tu je. 3. Ini 3 tanda-tanda orang yang munafik. Mak. Ingat, ada 3. Ingat. Bila mana kamu ada walaupun kamu ada salah satu ni, kamu juga ada, dia bukan kamu kena kata kamu kena ada ketiga-tiga sifat ni. Kalau dia munafik, dia memadai dengan salah satu. Kalau kamu suka bohong, kamu dah munafik dah. Walaupun satu saja sifat kat sini, dia tak perlu nak tiga-tiga ni. Yang ni dia tanda-tanda sahaja. Contohlah tanda-tanda demam. Tanda-tanda demam, kamu hanya pening kepala, badan tak panas, tapi kamu demam. Kamu tetap demam, betul tak? Kamu tetap demam. Macam itulah. Ni tanda-tanda orang munafik. Tak perlu semua, hanya satu saja dah cukup kamu kata kamu munafik. Yang dikatakan orang munafik ni macam mana? Dia, orang kata munafik, ingat kamu ingat ni. Munafik ni apa? Dia orang Islam. Yang dikatakan dia munafik ni apa? Dia ada peringkat pertama. Pertama, Muslim, mukmin, munafik, fasik, kafir. 5. Muslim, mukmin, kita kata mukmin ada 4. Mukmin, orang yang beriman, munafik, orang yang berpura-pura, fasik, orang yang hampir kepada kafir, dan yang terakhir kafir. Ini peringkat yang paling teruk lah kan. Okey, tengok apakah yang dimaksudkan dengan munafik. Munafik tu apa? Ialah orang yang berpura-pura mengikut ajaran agama Islam. Namun sebenarnya dia tak mengakui dalam hati. Sebab apa dia tak mengakui? Dia mungkir janji, dia khianat, dia apa lagi? Dia berbohong. Yang tu sebab apa? Sebab apa kata dia tak mengaku? Sebab apa? Allah dah datangkan dalil-dalil ataupun Allah dah memberi suruhan melalui Al-Quran, melalui Nabi kan. Jadi Nabi kata apa? Ni hadis Nabi lah ni. Nabi kata apa? Kalau kamu berbohong, kamu adalah salah satu tanda daripada munafik. Kan? Jadinya munafik ni apa? Orang yang mengaku. Orang yang berpura-pura mengikut ajaran Islam. Orang tanya dia, kamu agama apa? Saya Islam. Tapi dia punya kebohongan dalam bercakapan ataupun dia kemungkiran janji dia ataupun sifat khianat tu melebihi daripada orang-orang kafir. Contoh tak kisahlah apa pun kan. Dia ada sikap pembohong. Dia suka khianat. Dia suka mungkir janji. Dia termasuk dalam golongan orang yang munafik. Ingat, munafik ni dia berpura-pura mengikuti ajaran agama Islam, tetapi dia tidak mengakui di dalam hati. Nampak? Sebab tu kita kena jaga-jaga. Kadang-kadang kita tak perasan kita bercakap, kadang kita terbohong. Sebab tu kita dalam Islam kita hanya bercakap kepada perkara-perkara yang menentu. Kalau orang yang suka bohong ni, dia cakap bila dia cakap mesti suka bohong. Sebab tu kita kena jaga-jaga dalam percakapan kita. Ataupun sekarang kita menepati janji kan. Ni wa'ada ni, kamu ingat. Wa'ada maksud dia janji. Akhlafa maksud dia mungkir janji. Okey. Seterusnya, fadilat. Yang ni Ustaz tahu, kamu bagus ni. Fadilat, kelebihan, kita boleh katakan. Fadilat, kelebihan. Kelebihan, apa kelebihan yang kita dapat daripada kita menepati janji. Dengan sebab menepati janji. Apa kelebihan yang kita dapat dengan sebab kita menepati janji. Apa? Yang pertama, diredai oleh Allah dan Rasul. Kan? Disukai oleh ibu bapa, rakan dan guru. Dia macam yang sama je. Dia kebanyakan kalam perasaan lah. Dia punya fadilat ke, akibat ke, benda yang agak-agak sama. Santu je main tu. Yang seterusnya, mendapat ganjaran pahala daripada Allah
mengeratkan hubungan silaturrahim sesama manusia. Seterusnya, mengeratkan hubungan silaturrahim sesama manusia. Sebab apa? Dia menepati janji. Agak hubungan dengan orang tu, dengan manusia tu, baik tak baik? Baiklah. Jadinya dia mengeratkan hubungan silaturrahim. Seterusnya, tergolong dalam kalangan orang yang benar dan bertakwa. Ini betul. Dia termasuk dalam golongan ataupun kalangan orang yang benar dan bertakwa. Seterusnya, mendapat keberkatan daripada Allah, dimurahkan rezeki oleh Allah. Jadi sebenarnya kalau nak tambah fadilat ni, banyak lagi kita boleh tambahkan. Ni dia bagi antara lebih sikit sikit sajalah kita katakan. Contoh kalau kita nak tambah lagi apa? Disukai oleh kawan, guru, ibu bapa, semua boleh kita katakan kan. Hidup menjadi lebih sempurna. Sebab apa? Kita tepati janji. Kita memudahkan kerja orang, betul tak? Jadi bila kita memudahkan kerja orang, maka sempurnalah kita punya tuntutan kita terhadap Muslim lain. Itu antara contoh-contoh fadilat menepati janji. Okey, seterusnya. Akibat tidak menepati janji. Akibat tidak menepati janji macam mana? Dibenci oleh Allah ni biasa ni. Akibat sebab apa? Sifat munafik saya kata apa? Sifat munafik ni Allah memang Allah benci. Walaupun kita ni beragama Islam kan. Jadinya sifat-sifat munafik ni adalah sifat-sifat yang tak baik kita katakan kan. Jadinya dibenci oleh Allah. Kita katakan akibat ni apa? Akibat ataupun keburukan. Tidak menepati janji. Akibat keburukan. Dengan sebab kita tidak menepati janji. Dibenci oleh Allah dan Rasul. Tidak disukai oleh ibu bapa, rakan dan guru memang. Agak kalau macam kawan kamu suka cakap bohong ke, suka muka jadi kamu nak suka dengan dia, kamu nak kawan dengan dia. Kan? Tak kan? Jadinya tidak disukai oleh ibu bapa, rakan dan guru. Termasuk dalam golongan orang-orang munafik. Yang inilah kita minta simpang atau kita minta jauhkan daripada sifat-sifat munafik yang ada pada kita minta jauh. Kan? Sebab tu kalau doa Allahumma ada doa dia tu saya lupa. Ada doa dia. Seterusnya, mendapat balasan seksa di neraka. Ni betul. Munafik ni sebab tu kalau kita ni walaupun kita beragama Islam, kita masih juga kena kita katakan dikira ataupun dihisap. Apa? Siapa cakap tadi? Tak dengar ke? Apa? Siapa cakap tadi? Diam. Mendapat balasan seksa di neraka, jiwa sentiasa tidak tenteram. Sebab apa? Hati duk fikir, esok nak bohong apa macam-macam lah. Sebab apa? Allah tak beri dia ketenteraman dalam hati. Jadi hati dia sentiasa kita katakan gusar, tak tenteram. Penuh dengan, kita katakan penuh dengan hitam. Kan? Hidup tidak mendapat keberkatan daripada Allah. Bila mana hidup kita ni tak dapat keberkatan daripada Allah, semua benda yang kita buat tu Allah tak redha. Kan? Tu yang kita minta, kita paling takut sekali lah. Bila kita tak dapat keberkatan Allah ni, maka neraka lah jawab bagi kita. Wali'ayatubillah. Okay, seterusnya muka surat 30 salasun. Mari berpantun pula dia kata. Pulau Pandan jauh ke tengah. Gunung Daik bercabang 3. Hancur badan dikandung tanah. Budi yang baik dikenal jua. Siapa cakap tu? Tak suruh cakap pun. Okay, seterusnya. Pergi ke ladang mencari belalang. Pantun. Pergi bersama papa dan mama. Wow, papa dan mama. Papa dan mama. Papa dan mama tahu kan apa? Ibu bapa lah. Cuma dia nak bagi ayat tu kena kan. Pergi ke ladang mencari belalang.
pergi bersama papa dan mama. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan nama. Macam mana kata maksud ni? Betul lah. Kalau kita buat baik ni, kita buat baik selalu ni kan. Orang ingat kita ke tak? Walaupun kita dah mati nanti orang ingat ke tak ingat kita? Ingat kan? Contoh kita mati kan. Contoh satu hari kita mati tapi kita meninggalkan perkara-perkara yang baik. Siapa contoh? Oh, duk chat banyak rupanya. Ya Allah, ya Allah. Hai, jangan chat lah. Siapa angkat tangan tu? Malim. Ha. Tadi ada orang main chat waktu mak I tengah bercakap, tengah ajar. Farisha angkat tangan apa Farisha? Rafael. Tadi saya nak cakap ada orang nak main chat tapi Ustaz dah tahu dah. Farisha nak cakap apa? Omar, Uwais, mesti Amar ada. Amar ada tak Amar Darwish ni? Itu dah. Isyad tak ada oi. Isyad tak ada pun oi. Insya Allah. Ustaz dia main Roblox. Macam mana Ustaz nak padam apa chat ni Macam mana Ustaz nak buat? Ustaz kan boleh tu. Apa nama? Boleh buat apa nama? Orang tak boleh chat, orang tak boleh buka mic, orang tak boleh tu. Oh ya, Ustaz check. Ya. Macam mana nak buat disable annotation for other? Apa yang ada kat bawah tu? Ada 3 titik tak Maklim? Sekejap, Maklim tengok. Yang macam reaction tu. Ish, apa ni? Sekejap Mana tah? Mana? Chat? Chat kat mana? Chat dia ada tulis chat tu kat bawah. Dia tulis more. Bawah mana? Tak ada pun. Ada. Yang dia tulis kat bawah tu more. Ustaz, cuba Ustaz screen. Cuba Ustaz share screen dulu. Share screen. Orang tengok. Kenapa? Anak murid pula yang ajar Maklim. Oh, ni 3 titik. Tengok dekat chat. More. More. Tak ada chat. Tak ada Ya. Hai. More. Apa? MRT. More. Ustaz, kenapa dekat buku pula Ustaz? Okay, nampak. Okay, ada reaction disable annotation for others, hide name for annotators, hide floating meeting control. Tak ada pun. Disable annotation for others. Macam tu. Kat setting tak ada. Tahu apa maksudnya, saya tak tahu. Saya tak pandai sangat Inggeris. Itu boleh lagi tu. Tak tahu. Tak tahu, nanti Ustaz Cuba tanya. Ustaz tu tanya lain. Remote control macam tu. Auto accept or request. Bening lah. Ustaz guna komputer ke? Taklah Ustaz pakai ni lah. Dia masuk chat. Pakai buku. Laptop ke telefon? Pakai apa? Dah. Nak habis sikit. Ingat hukum menepati janji adalah wajib. Menggunakan janji orang yang beriman. Yang tu je. Senang je kan menghafaz pengertian dari tak payah ni. Okey, nak pergi latihan ke? Tak payah lah kot. Kan bagi kamu berehat lah. Tak payah. Tangan saya dah penat. Nanti latihan ni. Dengar ni semua. Latihan kita Ustaz tolong kita buat sama-sama minggu depan. Boleh? Okey. Minggu depan raya. Boleh. Jadinya tak ada apa? Hari haji. Marisa ada tak Marisa? Iman Safia ada. Imam Muhammad tak ada Syamir, Uwais, Imam Muhammad ada ke tak? Tak ada. Tak ada. Hanan, Razan, Iman Safia, Roblox.
Amar, Umar Qayyum, Hafi. Hafi tunjuk muka Hafi. Hafi tunjuk muka Hafi. Tu Imam Muhammad ada. Iman ada. Hafi tunjuk muka Hafi. Mana muka Hafi? 17. Tadi macam 18 orang masuk. Hafi mana Hafi? Orang tinggal 17. Hafi tunjuk muka Hafi. Hafi tunjuk muka. Tidak Ustaz tak tanda awak datang. Apa tu? Hafi tunjuk muka, tunjuk muka. Tapi tunjuklah muka. Hafi tak ada tu, Hafiz tak ada tu. Dia buka lepas tu dia main kat luar. Dia tidur. Ha. Okeylah. Tak ada kerja sekolah Bagilah awak berehat. Macam banyak je sekolah awak. Bagilah kamu berehat. Baca buku kan, kata kerja baca. Isyad. Esok halaqah Isyad. Pagi. Cari masa. Okay. Pukul Baca doa habis belajar. Pagi Isyad. berapa? Pagi. Hari nanti Ustaz mesti awak pagi. Okey. Baca doa bismillah. Damia ada ke tu? Damia ada. Mariam tak datang. Yes. Mariam tak datang. Yes. Akilah pun tak datang. Yes. Oh Ustaz ada. jangan main-main Ustaz. Ustaz jangan main-main Ustaz. Ni dosa Ustaz. Ingat rasa tak Berdosa datang. tau. Falisha ada. Falisha tak ada lah. Falisha ada ke? Tak ada. Ada. Iman Safia tak ada. Okey. Ina tak ada. Ustaz ada Iman Safia Ustaz. Tak Jangan nampak main. lah. Sajalah. Okey, jumpa lagi. Tak. Jumpa tauhid dengan fiqh. Okay. Okey, Assalamualaikum. Tak ada kerja sekolah Berehatlah. Okay. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.